Hai, kita jumpa lagi dalam Sera Podcast episod 5. Macam yang kita tengok minggu-minggu sebelum ni, tetamu kita telah memberikan sesuatu, orang kata, input yang cukup menarik sehingga kan algoritma kita telah pun diganggu. Telah pun diganggu. Mereka tak mahu ilmu ni sampai kepada anda. Tapi tak apa, minggu ni kita bawakan seseorang yang merupakan salah seorang yang dalam dunia lakonan ni, ciwa macam duk berlakon tak mana saya ni. Tapi dalam dunia lakonan ni, beliau antara salah seorang yang saya betul-betul cukup hormati, betul-betul saya kagumi. Saya ucapkan selamat datang kepada Abang Rizman. Selamat datang ke studio Serapod. Ciwa. Jadi itu macam formal. Selamat datang abang. Jadi di Serapod ni abang, macam saya kata kat abang sebelum pada kita masuk ni, kita tak tanya adalah soalan-soalan yang basic. Contoh berapa tinggi abang, berapa berat badan abang, semua. Yang ni mereka boleh pergi Google, pergi carilah. Tapi dah berat badan pun dah bertukar lah. Boleh dah. Soalan ni nampak satu macam yang jadi orang besi. Tak apa, kita akan pergi ke orang besi semua saat lagi. Tapi kita pergi dengan intro hak basic-basic dulu abang. Macam mana orang biasa kenali abang ni, di dunia lakonan ni memang sinonim bagi orang yang besar. Di zaman 90-an membawa ke era lah ni memang sering melihat abang di kaca TV. Betul. Tak kira lah filem ke, drama ke, ada saja akan selalu tengok abang ni. Ada orang yang selalu tengok abang tapi tak tahu apa lagi nama abang pun ada. Ada. Tapi yang ni sebab dia jumpa abang macam, bang, saya minat sangat kat abang. Nak ambil gambar. Lepas ambil gambar, tanya, bang, nama siapa? Ada sampai lah ni. So makna kata Impact sebab orang kenal. Dia sebab dia cakap, bang, saya minat abang. Daripada kecil saya tengok abang sampai lah ni. Lepas tu last kali dia tanya nama siapa. Yang ni salah siapa? Media ke? Salah salah depa sebab tak bagi award cukup ke? Atau macam mana ni? Tak, sebab kurang fokus lah. Depa korang highlight. Depa duk highlight orang tertentu saja ulang-ulang kali. Kita faham benda ni. Okey, sebab apa abang? Abang bermula abang punya career lakonan ni seawal tahun bila abang sebenarnya? Career lakonan ni 80-an. 80-an abang dah start 86. Saya tak beranak ni. Alamak. 86 abang. 86. Sebenarnya masa tu zaman sekolah. Okey. Tapi abang suka ikut dia orang syuting ni kan. Sebab abang pergi ikut tengok kat belakang. Jadi lintas-lintas, duduk makan-makan. Jadi extra. Waktu tu abang sekolah lagi lah tu 86 sekolah tu. lagi. Jadi lepas tu masa sekolah pun abang tingkatan 4 tu abang ada buat iklan. Okey. Dah mula berjinak-jinak lah. Okey. Sebab apa? Waktu, kalau kita tengok di zaman tu, di zaman abang 80-an ni, nak berada di dalam dunia lakonan ke, modeling ke, iklan ke, ni payah. Betul. Sebenarnya. Tapi macam mana abang kira dapat peluang tu? Okey. Kau sebab abang tinggi dulu ke? Itu salah satulah sebab orang panggil buat iklan kan. Okey. Sebab masa tu yalah, macam nampak macam dah habis sekolah. Okey, abang nampak dewasa lah. Nampak dewasa. Okey. Sebabkan tinggi. Okey. So abang pun pernah abang cakap ada satu je tu sekali masa abang tingkatan 4 lah, umur 16 tahun. Abang pergi festival filem. Okey. Festival filem. 16 tu abang nak pergi festival filem. Pergi ni lah. Pergi tengok lah. Kita pergi tengok dapat sebenarnya kakak abang dapat jemputan. So abang ikut dia. Ikut kita pun dah pakai kot, dia pun pakai tie pun kan. Pergi lah dekat PWTC masa tu. Pergi lepas habis tu bergambar dengan Oji Ahmad Daud. Masa tu dia heroin mantap lah. Yalah, dia tengok. So bergambar dengan dia. So keluar masa tu keluar surat khabar, keluar majalah. Kata ini bakal. Bakal ni tunangan Oji. Sedangkan aku sekolah lagi. Sebab tinggi Oji rendah. Okey. Jadi daripada situ abang selalu ikut kan. Duduk pun kita duduk dekat apa orang kata dekat Ulu Kelang, dekat dengan studio Finas, studio 3 kan. So jadi selalu tengok diorang syuting. Jadi bila
lepas sekolah abang terlibat pula jadi buat modeling. Okey. Buat modeling, dipanggil pula untuk buat iklan-iklan. Selalu banyak buat iklan lah. Iklan lah. Iklan TV banyak lah. Sebab tu orang selalu tengok tu, orang kata orang duk biasa cam abang selalu tu. Sebab kalau iklan yang paling dia yang orang kata yang menjadikan abang terjebak ke dalam dunia lakonan ni daripada iklan Dunhill. Okey. Abang jadi Dunhill man. Oh lama. So kira masa tu kalau iklan wokok-wokok ni memang meletup lah. Kalau kita tengok arwah, kira hero lah. Arwah Rizwan Hashim, Benson. Tiba-tiba abang keluar Dunhill. Daripada situ dicekup. Okey. Dicekup oleh producer kita lah, producer terkenal. Okey. So first kira yang abang berlakon yang betul-betul itu kira dicekup oleh producer terkenal tu gambar apa? Tragedi Oktober. Tak sanggup lagi aku. Awi. Jadi sebenarnya bila dipanggil tu, orang ramai tak tahu macam mana abang boleh terjebak kan. So daripada buat iklan, Ustaz Aslam panggil. Okey. Dia kata, saya nak panggil awak berlakon. Awak jadi suami kepada Era Fazira. Kau gila. Orang kampung saya. Era Fazira tu masa tu ketak lutut kita mana tengok masa tu pula baru habis cerita Sembilu. Okey, dia tengah duk meletup lah. Duk meletup Era dengan Nawi. Tiba-tiba nak sambungan dia Tragedi Oktober, abang jadi suami Era. Kau rasa? Jadi kalau orang yang tak tahu tu, itu filem boleh katakan filem pertama yang betul-betul abang berlakon lah. Dan kalau abang tengok sendiri, abang malu. Pasal macam kayu. Era pegang aku kerah. Era pegang aku kerah. Jangan kata abang, kalau saya boleh Era pegang saya kerah. Tapi kerah di tempat lain tak tahu. Tapi di situ adalah peluang abang untuk menaikkan lah. Jadi orang tanya, siapakah suami Era Fazira itu? Siapakah jejaka tu kan? Jadi di situlah bermulanya. Okey, macam kata watak-watak yang dia selalu bagi kat abang kan. Okey, sebab abang ada orang kata figura seorang hero kan. Figura seorang hero ni. Akan tetapi kita tengok kebanyakannya abang akan jadi hero satu lagi tu. Macam ada satu hero, macam contoh dalam cerita Tragedi Oktober. Ada Awi. Abang hero juga sebenarnya tu. Kira-kira tapi ada Awi juga. Ataupun macam cerita ni abang hero juga tapi ada Ridwan Hashim pula. Betul. Abang hero juga tapi ada Denny pula hero juga. Banyak hero sangat selalu dengan abang ni. Selalunya macam tu lah. Jadi abang kena, orang kata kena fikir kan. Supaya orang ingat lah. Jadi sebab benda ni pun, pengalaman ni pun mungkin abang tak pernah berkongsi. Pengalaman ni abang dapat daripada arwah Azizata. Abang pernah berlakon dia dalam filem Embun. Dengan Akasha. Akasha. Jadi masa filem Embun tu kita syuting lama, 4-5 bulan kita syuting. Lama. Jadi banyak tempat. Jadi ada satu tempat tu di Perlis syuting tapi dapat duduk sebilik dengan Pak Aziz. Kira legend lah. Daripada aku kecil lagi aku duk tengok kan. Seniman Bujang Lapuk lah pun tidur sebilik pula. Hari-hari kan tanya ilmu. So dia yang cakap, tak kisah nak keluar jadi hero ke tak hero ke, tetapi mesti memberi impact. Memberi impact walaupun satu scene. Jadi kita kena buat homework. Satu scene tu kita sebenarnya orang boleh ingat. Jadi sampai ke hari ni abang ingat benda tu macam biarlah aku lintah pun, tetapi lintah aku tu orang akan ingat. Jadi banyak filem-filem yang orang boleh ingat. Contohnya bila macam Aflin panggil abang dan filem Bully. Tu favorite. Tu paling saya favorite watak abang. Jadi apa? Bully abang jadi Bully bukan yang saya tu baik punya cilok. Bully abang jadi Bully Aflin Syauqi gemuk kan. Abang jadi ada sampai sekarang ni. Kalau abang live TikTok pun ada orang yang sebut, maknanya dia betul-betul fokus. Apa dia? Abang jadi apa orang tu? Abang jual ayam. Dalam cerita tu? Abang penjual ayam? Abang jual ayam. Okey. Ni kena balik. Abang jual ayam. Abang ada satu scene saja. Tapi cuma jual ayam? Abang jual ayam.
Abang jual ayam masa tu Syarifah apa? Syarifah Syahira, okey. Dengan Nasha Aziz. Okey. Dia pergi pasar nak cari Okey. ayam. Sekali abang kat tepi tu. Psst, psst. Ayam hidup. Fresh punya. Okey. Okey. Jadi itu je si abang. Abang bawa dia pergi ke belakang. Daripada pasar tu pergi kat parking lot. Abang buka kereta. Dalam kereta abang ada reban. Tapi abang duduk kat pasar tu pakai, masa tu abang ambil macam ala-ala Winter Sonata. Okey. Walaupun hari panas. Aku dengan sweater kat atas ni. Pakai sunglass, Ray-Ban semua kan. Rambut, stylo. Ayam fresh. So benda dia orang boleh ingat. Faham. So satu scene tetapi memberi impact. Betul. So ini yang pengalaman dapat daripada Pak Haji Sattar. So biar kadang-kadang kita ada 1-2 scene tapi beri impact, hero pun tak perlu jadi hero, orang boleh tahu kita punya lakonan. Betul, sebab contoh macam saya kata tadi, Baik Punya Cilok itu memberi impact yang bukan saya pasal pada saya, pada seluruh rakyat Malaysia. Semua orang kena Malik. Resepi asam pedas yang terbaik. Uncle Wong. Malik Uncle Wong. Hari ni saya masak itik crispy. Asam pedas kuda. Saya suka bang watak tu. Macam kata watak tu sendiri bagi saya, dalam gamak tu ramai hero yang terror-terror. Tapi orang tetap ingat ni. Balik Uncle Wong ni memang orang kira suka dia ni. Jadi macam tu lah. Sebab gesture dia, appearance dia, kita kena lain. Kalau tidak abang nak lawan ni gila dengan Datuk AC, Datuk Awi, Datuk Aflin. Semua Datuk lah ni. Datuk Hans. Abang dia seorang atuk. 5 cucu dah. Okey. So makna kata watak tu abang create lah. Sama-sama dengan Aflin lah. Kita create untuk something different nampak different lah. Sebab kalau tidak dia tak ada colour. So Aflin ni dia pun setiap watak dia pun memang di luar kotak. Dan abang kena Aflin ni pun abang pernah berlakon. Sebab Aflin tak pernah buat drama. Tapi abang berjumpa dia ada dalam satu special drama untuk bulan puasa. Dengan TV3, kenal dia. So kenal dia, dia ajak abang masuk ke dalam dunia dia. Sebab dunia Aflin ni dia lain. Dia memang dunia filem tapi dia planet lain. Sebab kalau kita tahu planet yang biasa ni, Yusuf Aslam, semua planet biasa. Aflin ni planet lain. Jadi dia ajak abang tu, dia masuk. Bermulanya abang, dia test abang dalam sitcom AHA. Okey. Ahlo Bukit Beruntung. AHA tu, AHA tu dia ni Aflin ni dia improvise. Dia stand up comedy improvise. So abang pun macam, dia bukan komedi dibuat-buat. Tiba-tiba abang ada itu, abang rasa pernah abang ada tengok. Diorang ada keluar lah. Rasa dalam TikTok rasanya. Nampak sudutan tu. Mana diorang dapat abang tak tahu. So dia bagi abang, dia duduk dengan Haris Iskandar. Tengah minum. So dia cakap kat abang, abang jadi penjual. Macam kan kita duduk minum kat abang. Pen biru merah. Semua hitam ada jualan. RM5. Yang ni dia bagi. Abang bawa beg tu. Dia duduk. Kamera dah roll. Lepas tu dia kata, okey, kau ambil je barang tu nanti kau jual. Abang pun tak check lah kita. Bodoh-bodoh halang lah. Ambil ikut je lah. Okey, action. Yalah pergi, aku seluk-seluk keluar. Bang, beli pen bang. Lepas tu dia pandang muka abang. Ni pen apa? Ni pen bang. Abang boleh tulis macam-macam. Yalah, biasalah. Kalau luar biasa pun saya beli. Aku dah pecah kepala dah. Dia tengah live lah ni. Roll dah. Dia roll lah. Dia tak ada, Aflin dia tak tikat. Dia jalan je. Itu yang sudah tu. Saya cakap tengok. So pen tu dia pensel. Sebenarnya pensel panjang. Ada bentuk love. Lepas tu dia bulu-bulu kan. Selalu kan yang budak perempuan suka pakai. Tu dia tengok. Bang, ni apa nama pen ni? Abang duk tengok. Pen ni namanya pen berbulu senyum. Dia pandang muka abang, dia gelak. So benda tu sebenarnya
insiden dia serius. Okey. So dia kat situ dia boleh catch up yang abang ni memikir di luar kotak. Okey. Daripada situlah bermula je abang dalam filem-filem dia. Banyak filem-filem yang film direct lah kan. Okey bang. Lebih kurang berapa filem dah abang main? 50 lebih, dekat 60 kot. Drama beribu lah. Tak boleh ingat lah. Wish. Yalah. Mana kata kalau nak tulis Wikipedia pasal abang ni kira banyak page lah. Kira lama abang. Berapa lama lah? Kira daripada tahun 86 kan sampai. Lah ni dah 20-24. Ui, lama abang. Dah tengok kamera lama dah. Lama dah. Kira sampai abang pun dah tak heran dah kamera pun. Malas dah tengok kamera dah. Tak mau lah tengok. Okey. Semua orang mesti tertanya-tanya kan dalam sepanjang abang berlakon ni kan. Apa watak yang memang abang bagi abang tak boleh lupa ni, the best lah watak kira bagi abang. Mungkin ini cita-cita abang waktu kecil-kecil nak jadi watak ni, tiba-tiba abang dapat watak ni ke. Okey, dia sebenarnya kalau dalam lakonan yang masterpiece watak abang itulah watak dalam Baik Punya Cilok tu. Baik Punya Cilok Malik. Buat dengan parang dengan spek tu dia memang pelik. Tetapi kalau sampai hari ni kalau kata macam abang berlakon ni semua abang dah berlakon. Jadi polis askar, polis trafik. Selagi ada semua uniform. perkhidmatan Jadi awal memang cuma satu je. Apa dia? Abang tak dapat jadi bomber. Bomber? Dan sebenarnya bomber ni memang cita-cita abang daripada zaman sekolah abang nak jadi bomber. Tapi hak tu hak tak dapat. Bila abang jadi pelakon aku dah jadi macam-macam. Aku dah jadi lawyer, jadi doktor gigi, doktor bedah semua. Polis. Bomber tak ada pula aku dapat. Sampai hari ni. Jadi tolonglah kalau ada producer yang buat cerita bomber, abang kalau sekarang ni tak boleh nak jadi bomber yang tu pun jadi pegawai bomber lah, bos atas sekali paling tinggi pun tak boleh lah. Abang tak boleh jadi dah hak bawah hak host semua tak boleh lah. Tapi itulah jadi mesti ada kan bos. Mungkin bomber dia tak pakai orang tinggi, bomber memang orang ketok-ketok ya kot. Sebab dah panjang susah. Tapi itulah dia sebab yang terbaru dalam filem Takluk abang jadi komando. So ada itu pun satu watak yang lain daripada lain lah. Memberi impact juga lah. Sebab saya tengok ada banyak lately lah lepas pada abang dekat-dekat dengan Lani ni, abang lebih banyak diberikan watak-watak yang lebih serius. Mana kata jadi macam bos ke, jadi ketua tentera ke. Kebanyakan uniform lah. Ya, betul. Abang kira memang the most favourite man lah untuk mission. Kira abang memang akan jadi orang tu. Satu sebab saya rasa benda ni wibawa yang abang bawa. Wibawa ni pula dia mesti main daripada jati diri kita. Betul. Okey. Macam saya nak tanya abang, macam setiap kali abang berlakon ni bang, abang ada memilih watak ke atau abang memang aku memang tak kisah watak apa diberikan, aku akan cuba the best aku untuk crack daripada apa ni, ataupun macam kalau kata aku tak boleh buat, aku memang tak mau buat Selalunya abang ambil semua. Balon abang balon. Balonnya kita yang adjust nanti. Adjust kasih jadi Sebab abang memang daripada sebenarnya berlakon ni abang ada formal education kan sebenarnya, atau memang abang memang by heart berlakon ni kira teater lah apa semua. Teater pun ada asalnya dulu teater lah. Abang biasa teater daripada zaman belajar semua biasa teater. Daripada situ lah yang mana abang boleh lebih firm tu. Sebab apa ni, lakonan ni dia bila jadi seorang pelakon ni dia jangan berlakon. Ini menarik ni. Yang itu memang kadang kita tengok, abang boleh tengok lah bila tengok TV tu macam aduh dia berlakon. Kita tahu dia berlakon. Dia tak nak yang macam kita berlakon tapi bukan berlakon. Okey. Dia jadi watak tu lah. So dia tak lakonkan watak. Dia jangan jadi watak dengan lakonkan watak lain. Jadi watak dengan lakonkan watak. Okey. Dia jadi watak tu, dia jadi watak tu memang dia absorb lah. Okey. Contoh je macam abang jadi Malik, dia jadi dia bukan melakonkan watak Malik. Abang ialah Malik. Sebab create. Malik lahir bila? Okey. Bila Malik lahir? Okey. Abang letak. Dia lahir kat mana? Bila dia dah lahir kat mana tu, katalah dia lahir dekat sini, KL. Okey. KL mana? Kampung Kerinci. Kampung Kerinci ni macam mana kawasan dia? Setinggan. Setinggan education dia tak tinggi. Campur dengan budak-budak semua kaki rembat orang lah ni apa benda. So pembesaran dia tu jadi kita createkan watak tu.
Dan kita jadi watak tu. Barulah kita faham betul-betul kenapa dia act macam tu, kenapa dia buat macam ni, kenapa dia cakap macam tu. Mesti ada sebab lah. Okey, saya rasa benda ni lah hilang dekat pelakon-pelakon hak baru ni bang. Sebab dia lakonkan. Betul, sebab dia memang dalam kepala dia, lepas habis ni aku akan jadi famous. Dia memang mengambil sikap. Sebab memang, kita dapat skrip tu dah ada perwatakan dia tu. Tapi kita kena create. Perwatakan dia orang kata luaran je. Dalaman tu. Jadi bila kita nak createkan watak tu, jadi kita tahulah macam diri kita sendirilah. Kalau kita education kita tinggi, kita tahu bercakap orang macam mana. Kalau bukan nak cakap lah, kadang-kadang dia pun dah memang dia circle. Ini masuk ni best ni, circle. Bila kita duduk dalam circle tu, kita akan membawa circle tu lah. Jadi kita dah tahu macam cerita, contohnya Malik ni, dia gangster. So gangster dia, so kita createkan gangster. Macam mana dia nak jadi gangster pada mulanya. Tapi pada mulanya tu, lahirnya dia, macam mana perwatakan dia tu, kita createkan. Kita create, absorb masuk dalam diri. Baru dia boleh jadi lah. So tak payah sebut pun, kita sendiri lah. Kejap-kejap dia cakap dia gaul dia. Kejap-kejap cakap dia tak tahu dia cacat daripada kecil ke pasal apa. Mesti ada sebab. Dia ada sebab setiap perbuatan dia tu. Macam abang, lepas pada kita dah duduk dalam karakter tu, kita dah jadi Malik tu, di luar ni kita nak keluar daripada Malik tu payah ke? Dia tengok nasib-nasib kak. Main nasib-nasib pula. Dia kadang nak keluar tu ada. Abang pernah bawa ada beberapa watak yang susah nak buat keluar. Salah satu je watak lembut. Jadi adik-adik ni. Aduh. Sampai dah habis dah cerita, dah habis sebulan aku dah cakap. Bahaya. Kan dia situ. Tu dia jadi bahaya macam tu. Tapi masa nak menjual watak tu, duk campur dalam circle lah tadi. Duk campur geng-geng makeup artist ni. Duk apa, semua yang dua-dua alam ni semua aku campur. Aku pun duk tengok dia bercakap macam tu. Bawa. Cantik lah syuting. Habis syuting dia cakap macam John. John pula macam tu. Dia bahaya tu kan. Itu salah satu lah. Tapi kita kena save kata realization tu kena cepat kena pick up cepat kena cepat sebab kadang kalau drama kita habis satu, kita sambung watak lain pula, habis watak lain. So yang drama pula dia banyak watak romantik. Bila romantik ni yalah, kita ada dengan sparring kan. Kita bini ada duduk kat rumah. Kat sini bini juga. Tapi bukan bini Rizman bini watak tu. Kalau Razlan punya bini. So dia bawa Razlan je ni dekat set pun. Bila buka kamera roll pun dia jadi Razlan juga kan. Alamak. Baby, sayang. So balik rumah kau sayang, memang kena siku lah. Hak ni dia selalu jadi yang sampai lepas tu jadi ramai semua di rumah tu. Jadi dia benda yang macam tu lah. So kita untuk menyenangkan. Sebab kita menjiwa watak, kita lakon. Kalau lakon, so aku berlakon lah ni, dengan perempuan sebelah aku keras. Kalau Rizman. Tapi kalau watak dia lah. Maksudnya macam tu lah. Faham lah. Sebab apa? Lepas saya jumpa abang, saya duduk dengan abang kan, waktu saya berlakon cerita Nafsu tu lah. Dekat situ. Ada nafsu ke? Orang macam dekat situ lah saya nampak. Bila saya tanya abang, saya orang-orang berlakon ni apabila dah lama betul-betul dalam dunia lakonan ni, depa betul-betul memandang serius. Depa betul-betul tengoklah macam depa tanggungjawab lah pada diri depa, macam mana depa nak deliver sebaik mungkin dalam karakter tu, sebab depa nak bagi manfaat yang sebaik mungkin pada orang, supaya jangan ulang ke, jangan buat ke, jangan contohi ke, jangan jadi ke kan. Sebab apa? Bagi saya tu satu tanggungjawab yang besar. Betul. Sebab orang tak nampak dan orang tak bincangkan benda ni. Orang dah nampak, alah sebab berlakon, sebab nak famous, tu dapat duit. Ada. Bagi saya, dia tetap salah satu macam mana cara kita nak bagi balik pada masyarakat. Betul. Itulah manfaat. Abang ulas sikit tu. Tanggungjawab bang. Sebab bila kita sebab bukan semua orang boleh berlakon. Betul bang. Bukan semua. Kalau letak siapa, abang pernah member dia ikut sehari je, lepas tu tobat lah. Betul bang. Sebab tanggungjawab tu daripada segi komitmen.
So disiplin, semua ada kat situ. Jadi untuk menghasilkan satu benda yang bagus. So menghasilkan watak yang bagus untuk membantu drama tu atau filem itu menjadi bagus. Sebab untuk tontonan umum. Jadi satu tanggungjawab yang berat lah. Bila dapat satu watak tu memang berat lah. Berat lah kita nak bawa tu supaya memberi impact. Sebab kita ni jadi satu macam nak mengajar orang lah maksudnya. Kita macam guru lah. Role model. Jadi kita lakonkan benda tu, watak tu, jari watak tu kita lakonkan supaya memberi iktibar. Tak kira lah jahat ke, baik ke, orang tengok. Abang sendiri pernah kena empuk. Dia kat luar? Kat luar 2 kali kena pukul. Betul-betul di luar kamera abang kena? Kena dekat supermarket sekali, dekat Jom Heboh sekali kena pukul. Sebab abang jadi orang jahat? Kena belasah. Okey, kita nak tahu cerita ni. Macam mana insiden tu? Mungkin ramai tak tahu. Macam mana insiden ni boleh berlaku? Yang sekali tu abang kena pasal masa tu Jom Heboh di Bukit Jalil. Tiba-tiba abang tengah duk sign autograph poster, duk sign. Kejap lagi kan, pum, kena baling benda. Cakap kan, terus dia maki. Dia maki abang macam tergamam, apa benda aku buat salah. Hang juga dia maki. Kau ni tak guna kan. Jangan bini orang pula. Bini orang pula aku kacau. Bila pula. Oi, goyang weh. Yalah, kita takut kan kita tersalah ke apa kan. Masa tu security ada. Security tu dah tahan. Rupanya makcik tu terbawa. Alamak. Pasal ada cerita tu, kalau tak silap abang, drama tu abang berlakon di bawah arahan Mio Hashim Anam. Abang lupa tajuk dia. Abang Zamarul Hisham yang abang ingat lah. Dia terbawa cerita tu. Baru main dekat drama TV. Aku pula ada kat depan tu. Dia sauk aku kat situ. Itu sekali. Dan kali kedua tahun 2015. Kalau tak silap 2015, tak lama. Abang di supermarket. Tengah tolak. Nak sampai kat cashier. Tengah tolak. Tiba-tiba handbag singgah dekat muka aku. Pelampung kena. Naya macam ni. Saya tak jadi nak berlakon lah. Rupanya dia, tapi dia tak sebut nama abang. Dia sebut nama watak tu. Okey, makna kata dari satu sudut tu berjaya lah watak tu abang bawa tu. Watak tu, nama watak tu Darwish. Drama 148 episod. 100? Ya Allah. 148 episod. Abang jadi lawyer. Memang stylo punya. Masuk mahkamah semua. Style, memang handsome. Tapi semua abang punya klien perempuan. Dan semua klien tu abang sakau. Sakau selagi ada. Harta, dia, apa, semua aku sapu. Jadi memang sampai semasa syuting pun, budak-budak kru sendiri pun rasa nak lepuk muka abang. Cara abang punya bawa watak tu. Itu pun abang create jugalah tu. Lebih kurang. So memang memberi impact lah. Sebab apa? Orang tak tahu. Orang ingatkan berlakon ni cukuplah sekadar kita popular, cukuplah sekadar kita dikenali. Tapi sebaliknya tanggungjawab tu yang lebih besar yang berada di belakang career tu. So bagi abang, sebab untuk menjadi seorang pelakon tu bukan untuk popular, sebab benda tu automatik. Popular ni disebab orang kenal. Betul. Kalau nak ikut pun, abang pun sendiri pun dah berlakon kurang lebih dekat 30 tahun. Satu anugerah apa aku tak pernah dapat. Betul ya bang? Betul-betul ni? Tak pernah. Abang tak pernah dapat. Pelakon pembantu ke? Tak ada. Pembantu pelakon ke? Extra ke? Pelakon hidung paling mancung ke? Tak ada. Tak biasa tak tahulah. Yang akan mendatang kecewa. Jadi saya nak bagi tahu kat anda kena bagi perhatian benda ni. Sebab apa bang? Satu saya perasan. Okey. Sebab apa? Setiap zaman dia akan bertukar hero. Betul. Dia akan bertukar hero. Jadi
mata dan tumpuan orang ni akan tertumpu pada hero di zaman itu. Tapi orang tak nampak siapa yang ada dalam drama-drama ni yang punya lama. Betul. Dah berlakon, dah bagi impact yang daripada kecil, yang memang bagi manfaat. Kita ingat dia ni jadi cikgu pukul anak murid tu, takut kalau kata macam tu. Kita ada memori dengan orang-orang ni semua. Tapi bukan abang kira salah seorang lah. Ada beberapa lagi pelakon-pelakon lama yang memang kita tak hargai daripada dengan secukupnya lah bagi saya kan. Sebab apa kita tak bukanlah nak kata hargai ni bagi pangkat datuk dah. Cuma at least kita highlight dia punya career, takat mana dia dah buat, takat mana dia dah memberi pada ni. So kadang takkanlah sampai pelakon tu sendiri nak kena pergi minta award bagi nak kata tengok kau taruh mana ada, aku tak boleh lah. Hampa sendirilah kena fikir benda ni. Tu bagi abang tak apa, sebab itu mungkin pun di Malaysia lah. Betul. Penghargaan tu abang tak kata diorang tak menghargai abang. Okay. Tetapi mungkin yalah segi pada pemilihan, mungkin masa pencalonan tu kan tak kena kat abang. Tetapi bagi abang peminat-peminat filem, drama di luar sana yang menghargai tu, sebab sekarang ni kita lebih boleh dekat dengan dia orang bila kita ada media sosial. Betul. Macam ni kita ada podcast. Betul. So dia orang akan tengok, dia orang akan appreciate lagi lah. Betul, sebab dulu antara cara dia traditional media ni newspaper lah. Betul. Newspaper, majalah, Betul. hatakat tu je lah. Ni kita dah boleh DM tu artis kita minat tu. Hai bang, makan dok lagi tu. Kira boleh lah macam tu kan. Sekarang ni paling bagus kan bila ada live lah ni. Oh, live. Bila abang live, dia orang tanya semua kan. Abang duk jawab Betul semua. sebab abang pun memang rajin live. Abang live pun, dan abang rasa tak tahu, abang ni sebab dah terbiasa live. Okay. Dekat 3 tahun dah. So abang tak pernah satu komen pun abang tak jawab. Oh lama. Abang tapi kadang-kadang abang tengok juga, tapi abang tak tahu nak cakap. Ada kawan-kawan ni macam dia buat live tapi orang tanya dia lepas. Tak usah orang tanya, aku duk masuk situ pun. Weh. Aku dah berapa kali komen dah pun dia tak baca apa aku punya. Tak dan kot bang. Laju. Tapi abang punya pun laju tak, tapi semua. Abang baca alhamdulillah. Sebab bukan ada sebab apa kata abang bagus ke tak. Tetapi abang tahu perasaan diorang bila abang jawab. Dapat sebut nama mereka pun mereka dah happy. Happy betul bang. Jadi kalau abang buat live macam tu, melainkan kadang abang scroll balik. Terlepas. Abang cakap mana terlepas, tolong komen lagi sekali. Abang cakap macam itulah. So minta. Sebab apa? Macam kita tengok lah ni abang memang dah pi ke arah social media ni lah. Tapi kita tak mau pi bab social media lagi. Kita simpan tu waktu hujung. Sebelum pada kita nak berehat ni, soalan saya ialah macam kita tengok antara karakter dan beberapa watak yang abang bawa sebelum ni menunjukkan abang orang yang masak, orang yang berada di dapur, orang yang boleh ni. Jadi kita nak tahu betul-betul ni, takat mana abang punya masakan ni dan juga abang dalam bidang ni. Sekejap lagi kita sambung. Cantik. Halo hai, kita jumpa lagi dalam sesi yang kedua yang mana kita nak sambung balik. Kita dah tanya soalan tadi. Kita nak tahu Abang Rizman ni sama ada dia ni betul-betul pandai masak ke, minat masak ke, atau macam mana? Macam kita tengok Malik seorang tukang masak yang hebat. Tapi abang sendirilah, macam kita tengok sebelum-sebelum ni, abang sinonim dengan masakan-masakan yang rancangan abang buat masakan ni apa semua kan. Macam mana abang? Abang memang minat ke atau abang memang daripada kecil memang seorang tukang masak yang terkenal di kampung? Okey, dia sebenarnya abang ni tak tahu masak. Habis tu? Okey, dia macam ni. Dia bermula je tahun 2011. Okey, 2011. So kita dah berlakon lama kan. Nak ada bisnes. Okey. Buka kafe. Okey. Masa tu abang bersama isteri, tapi bukan isteri lah. Dia pandai masak. Dia kata okey lah, kita buka kafe. Dia pun masak. Dia masak, abang tu okey duk cashier. Bapa kira. Okey. Lepas dekat-dekat setahun, kena game, tukar masak semua lari. Okey. So dia masak sorang-sorang kat dapur, abang pergi tolong. Aku nak potong apa pun tak kerti. Okey, 2011 tu. 2011 macam apa masak. Masa tu pula ada orang dah booking 200 pack catering
Nak makan pukul 6 petang, pukul 9 pagi semua tukang masak tak mai. 10 jenis lauk kampung, asam pedas, gulai apa semua lagi. Real ni. Duduk-duduk tapi dia manage tu buat. Okey. Dapat siapkan, tapi dia lah. Abang tu duduk dia cincang kalau aku cincang kangkung sampai dah hancur. Kan? Sebab bukan abang punya ni, sebab memang abang tak kerti masak. Okey. Tapi daripada situ abang cakap, rupanya bila bisnes ni, berniaga ni, masuk F&B ni, hang kena tahulah. Okey. Hang kena tahu masak lah. Hang nak buka salon, hang kena pandai gunting rambut. Faham. Kalau hang harapkan tukang gunting, dia lari, naya. So daripada situ abang start belajar daripada dia. Belajar tengok apa, masuk tukang masak baru, dia masak aku duk perhati. Perhati, dia balik semua, dah tutup semua kedai. Aku duk tengah langgar kat dapur. Cuba masak, tak sedap lah. Cuba tak sedap. So dia practice, make perfect. Lepas tu tengok YouTube semua. Tu. Jadi macam dia jadi ada satu rasa minat lah. Okey. Minat tu ada. So mungkin minat tu ada dan kelebihan tu mungkin Allah tu nak beri satu lagi kelebihan daripada boleh berlakon je. Boleh masak pula. So masak campak-campak jadi. So selalu buat. Lama-lama semua masak. Orang minta, ni ada catering 30. Okay, on. Ni catering 100, on. Ini catering 1000, on. So dia semua boleh. Cuba lama-lama dia jadi seronok. Dah jadi tangan tu nak masak je. Okay. Bila tak ada syuting dia masak. Sampailah ni dia tak boleh nak tinggal. Memang duduk dapur. Walaupun dah apa orang kata, jiwa tu kan, kadang-kadang pernah dah nak tidur ni kan, sampai sekarang ni kadang dah tidur dah lena pukul 3 pagi, orang nak bangun tajuk, aku pergi bangun ke Ketuk Kuali. Lepas tajuk pergi, apa ni kan, buat resepi baru. Dia cuba kan. Ada je benda baru lah. Suka buat something different lah. Itu yang jadi masak. Sebab apa? Sampai lah ni pun abang ada rancangan memasak ni, memang abang sentiasa akan ada kan? Rancangan masak ada juga yang diorang panggil. Dan yang jadi tetamu kan? Jadi tetamu. Dan juga abang suka lah ni, kalau live pun abang suka masak. Live, kira abang live sambil masak lah kan? Live sambil masak. Sebab abang nak kasih, sebab masak ni semua orang boleh masak. Tapi dia ada pula nak masak macam masak makan sendiri. Okay. Masak bagi orang makan. Masak untuk catering. So dia lain. So benda-benda tu semua abang dah cuba lah. Okay, so dia dah jadi macam tak masak dia tak best. Sebab masak ni abang rasa satu terapi. Masak adalah terapi bagi abang. Jadi sekarang ni kalau abang stres je, aku masak. Okey. Bagus tu, bagus ni. Ini memang sangat-sangat bagus. Sebab apa? Macam kita tengok ada setengah orang dia pandang macam memasak ni adalah untuk perempuan je. Ataupun bila-bila pun kita boleh pergi beli je makanan. Buat apa kita nak kena tahu pandai masak ke apa. Dan bagi saya sendiri, dia merupakan satu skill lah bang. Betul tak? Kita punya skill lah. Sebab apa? Esoknya kita seorang-seorang nak hutan ke apa ke, kita boleh lah juga kelepiak-kelepiak tu. Tak ada lah tak tahu apa. Sebab lagi satu, sebab tukang masak yang terbaik, tukang masak yang masak sedap dalam dunia ni adalah lelaki. Betul. Sebab tu kita tengok chef-chef terkenal semua lelaki. Betul. Chef-chef perempuan ni tak ada pun dia meletup sangat. Jadi kita kena buang perspektif tu. Apa lah tengok macam contoh. Sebab apa? Abang tengoklah, abang seorang pelakon. Abang seorang pelakon pun abang ada masa lagi nak belajar memasak. Sebab abang kata tadi abang bermula daripada tak tahu. Betul. So makna kata orang kat luar sana hanya memberi alasan. Betul. Sebab apa? Contoh kalau memang tak ada apa pun, boleh je belajar masak. Betul. Dan boleh satu hari nanti akan pandai pun masak. Kalau kata betul. Kalau bukan untuk orang, pun untuk diri sendiri ya. Macam cakap tadi masuk dalam hutan. Betul. Tapi bila tu abang suka tu benda tu, alasan tu. Sebab hidup abang tiada alasan. Okey. Langgar semua. Sebab tu abang ada sampai hari ni. So langgar semua. Sebab dia jangan ada alasan. Dia dua lah. Dalam hidup abang punya prinsip, jangan ada alasan, jangan komplain. Okey. Itu je. Semua boleh jalan je. Okey. Macam kita tengok, lepas pada memasak ni, dia main satu lagi bakat yang terbaru. Bakat apa? Bakat panjat bukit. Sebab apa?
Waktu saya kenal abang ni, abang kira memang duk tengah jadi Raja Bukit. Abang memang sat-sat tu duk pegang phone tu. Tu dia duk khabar Bukit apa tu dekat KL tu. Bukit Gasing. Bukit Gasing abang duk khabar tu. Okey, macam mana pula daripada seorang tukang masak ni? Macam-macam. Daripada pelakon lintah dah. Pelakon banyak dah. Dia pergi ke masak pula dia prak. Okey, panjat bukit ni sebenarnya abang kena slip disc. Okey. Pernah kena slip disc C4 C5 kat leher. So selepas 3 bulan dah buat terapi semua, salah satunya adalah pergi mendaki. Okey. Manjat bukit sebab kita melenggak ke atas. Okey, kepala. So dia ke bawah tu yang kena slip disc tu. Okey. Jadi abang cuba mulalah berjinak-jinak. Saat-saat pergi mula naik bukit biasa kat belakang rumah. Lama-lama semua habis lagi ada bukit bertaraf kat dalam Malaysia ni. Gunung-gunung semua abang naik. Tu saya nampak abang jadi aktif terus jadi Raja Bukit tu. Sebab bila naik pula, bila naik macam kita naik gunung tinggi-tinggi tu 3-4 jam sampai atas tu, kita duduk rehat, bentang tikar. Abang akan keluar dapur, abang akan masak bagi orang makan. Ini yang sebenarnya paling bagus ni. Sebab abang askar kantin. Jadi kita perlukan dalam setiap misi kita nak masuk hutan. Sebab benda dia itu satu. Dan nombor 2, even shooting. Kalau kita shooting lama-lama, kata shooting ada kat rumah orang, break lunch tu habis aku tarah dapur rumah orang. Kalau shooting luar negara, abang tugas masak . Untunglah kru-kru semua artis lain, aku yang masak. Okey. Seronok ni kalau macam ni. Seronok. Jadi daripada satu bakat kepada satu bakat kan. Macam ni abang masih duk aktif lari lagi ke? Masih lagi berlari. Cuma abang banyak train lah bawa orang-orang yang nak naik Gunung Kinabalu ke. Kita bagi teknik-teknik. Okey. Train macam mana nak naik, itu pernafasan semua itu. Sebab naik bukit ni pun, panjat bukit ni pun bukan benda boleh suka-suka hati kita lari. Dia tak boleh main tarah betul lah. Itu yang kita tengok ada kes pengsan tengah jalan. Pengsan ada semua. Hilang lah apa semua tu kan. Sebab satu benda, setiap benda yang abang buat tu abang study, abang belajar. Okey, bukan pakai susuk lah. Tak ada. Kita duduk main rembat. Jadi benda ni yang memang abang nak tekankan kepada rakyat Malaysia sebenarnya. Setiap benda kita nak buat tu kita boleh buat semua. Kita boleh cuba. So bila kita cuba tu kita kena ada ilmu. Betul. Satu benda kita buat ada ilmu dan abang akan belajar. Betul. Bukan sekadar ikut-ikut. Faham. Semua benda abang buat, mungkin benda ni relate kepada abang punya career sebagai seorang pelakon. Faham. Seorang pelakon yang bagus tu, dia boleh buat semua benda. Betul. Boleh bawa kuda, boleh memanah, boleh main golf, boleh menyelam. Apa benda je. Jadi semua benda abang buat. Okey. Sebab untuk membantu tiba-tiba dapat satu cerita. Abang, cerita ni, kisah ni, filem ni, abang akan sesat dalam hutan. Abang akan sesat dalam hutan masa mendaki gunung. So abang dah biasa mendaki dah. Okey. Dulu abang pergi menyelam, abang ambil lesen menyelam, pergi menyelam. Masuk dasar laut tu semua. Tiba-tiba orang nak buat drama. Abang boleh menyelam, shoot bawah air. Orang nak cerita naik kuda. Abang boleh dah, abang dah tahu macam mana naik kuda. Nak relaxkan kuda tu dulu sebelum naik atas kuda tu. So benda tu abang gunakan balik. Okey. Jadi ilmu. Ilmu ni apa saja? Okey, sebab apa? Ni antara salah satu benda yang saya rasa kena orang kat luar sana kena ambil iktibar. Apabila kita nak buat satu benda, kita buatlah sungguh-sungguh. Betul. Kita buatlah dengan kita ketahui betul-betul dulu benda tu macam mana. Kita betul-betul faham, barulah kita buat benda tu dengan ada hikmah. Kalau tidak kita sekadar buat, lepas tu kita tukar benda lain. Kita buat tak boleh, kita tukar benda lain kan. Sebab apa? Contoh, lepas pada lari pula tu, abang jadi ni orang kopi. Orang kopi. Sambil-sambil orang lari pula ada kopi pula. Ada kopi. Macam mana boleh pergi kopi pula ni? Kopi ni memang abang suka minum kopi. Okey. Abang suka minum kopi daripada sejak azali lah. So, kan dalam botol susu abang minum kopi? Jadi sebab abang tak suka sangat minum teh. Okey. Jadi bila abang minum kopi tahun 2019 pun abang pun duduk macam minum kopi, aku nak cubalah kopi dia kan. So abang pun cuba kopi masa tu tak ada lah macam sekarang ni macam-macam kedai kopi ada. Susah juga nak dapat. Lepas tu mahal. So abang cakap cuba. Abang bila cuba tu
Seronok nak belajar kopi ni apa sebenarnya kopi. So abang pergi terbang ke Aceh. Abang pergi Aceh? Pergi Aceh. Okay. Pergi Aceh, abang belajar kat sana. Pasal kopi? Pasal kopi. Oi. Abang panjat gunung, abang tengok macam mana pokok kopi ni hidup. Macam mana buah kopi ni boleh jadi sedap kopi ni disebabkan apa. So abang pergi belajar tu. Cakap tadi ilmu tadi. Tak, siap-siap abang panjat gunung dah sebab abang boleh pergi sana, abang fit dah. Tak. Masa tu abang belum panjat gunung. Boleh panjat gunung lagi, okay. So abang pergi. Macam ni ingat pokok kopi ni. Dia kopi lah ada jenis. Kopi Robusta, Arabica. Okay, so bila kopi yang sedap, Arabica. Okay. So abang cakap kat mana? Arabica pula yang salah satu one of the best in the world Arabica adalah datang daripada Sumatera, Indonesia. Okay. So cakap di Aceh. So abang pergi ke Aceh. Pergi ke Aceh, nak rupanya untuk kopi yang sedap, dia lagi tinggi. Lagi sedap, lagi tinggi. Jadi kalau ketinggian 1,800 meter paras laut tu yang paling tinggi, pokok kopi kat atas tu. So abang naik pula sampai 6 jam nak naik atas bukit tu, atas gunung tu. Nak pergi tengok pokok kopi tu. Tengok kopi. Ini buah kopi. Kan? Macam mana dia tu. Okay, bawah sikit dia ada kurang sikit. Dia punya kualiti. So abang pergi sana belajar. Okay, dah tahu dah macam mana biji kopi ni. Macam mana buah kopi daripada buah tiba-tiba biji kopi jadikan kopi. Abang pergi lah, belajar. Masuk kelas pula. Masuk kelas kat sana. Belajar. Okey, kopi ni macam mana nak rasa. Abang pergilah rasa. Jadi rasa, okey macam ni abang nak berkongsi. Kita minum kopi, orang cakap minum espresso. Bila abang pergi, dia cakap, minum kopi tak boleh tidur. Sekali abang sampai tu baru sampai. Sekali dia punya sifu kat situ lah. Pak, minum pak. Cakap, tak boleh, saya baru sampai ni. Besok nanti ada kelas. Nanti saya dah minum kopi, saya tak tidur sampai pagi, besok kelas ngantuk. Tidak pak. Di Indonesia Aceh. Bapak minum ni 1 jamnya tidur mesti mimpi indah. Cakap biar betul. Minum kopi selalu aku tak boleh tidur. Dia buat espresso. Okay. Sikit je. So dia brew, dia buat tu. Kopi baru lepas kisar terus buat. Tak apalah, dia cakap minum aku teruk jugalah. Espresso tu. Okay, ini yang mula-mula espresso minum. Tak sampai setengah jam balik hotel terus ngantuk. Tidur lena. Betul lah. Okay, dapat ilmu baru. Lepas tu cakap minum espresso ni pahit. Okay. Tu kan? Sikit lah. Sebenarnya cara minum salah. Kita ni Allah ni dah bagi lidah ni. Okay. Kita ada lidah kita macam ni. Okay. So dia ada manis. Okay. Pahit belakang. Okay. Masam. Masin. Okay. Semua dah ada kat situ. Okay. Deria kita. Jadi cara minum espresso tu dia sip. Lidah depan ni yang manis. Okay. Kau dapat rasa manis kopi tu walaupun tak ada gula. Okay. Jadi itu ilmu itu lah. Cara minum dia tu. Cara minum. Kalau kau teruk je tu memang terus pergi ke belakang. Saya memang one shot tu. One shot. Jadi kita terus kena lidah yang belakang. Sebab tu kita rasa pahit. Okay. Jadi salah lah tu. Cara minum dia salah. Sebab kita pun dah ada deria ni Allah Ta'ala ni bagi dah cantik dah. Cuma cara je kita tak tahu. So pergi belajar rasa, belajar cara nak buat, jemur dia macam mana. So pergi belajar pula, ambil ilmu. Dah balik ke Malaysia, cakap nak cuba, aku nak berniaga kopi lah. Masa tu tak ramai lagi. Adalah beberapa kerat je. So abang mula menjual kopi, buka kafe, buka outlet banyak. So jadilah belajar, ambil kelas barista pula. Dah buat kopi tu, dah masuk susu, ada bunga-bunga pula atas tu. Semua buat lah. Pergi kelas dapat ilmu lagi. So makna kata belajar lagi. Daripada awal tu, walaupun abang berada dalam dunia lakonan, tapi pembelajaran abang dalam kehidupan ni tak pernah putus dan tak pernah habis. Tak habis. Abang sentiasa pergi kelas, belajar lagi, tahu lagi, cuba lagi, buat lagi. Ni contoh yang baik tuan-tuan. Mana kata kita kalau kata muda ni, kita dok bagi alasan. Kita kata masa tak dok. Sebenarnya macam Abang Liman kata lah, alasan dengan komplain. Hampa pegang dua benda ni, kita memang takkan bergerak pergi mana pun. Sebab apa, kalau kata selagi kita pegang mana ni, kita takkan mempelajari sesuatu. Betul. Kita takkan cuba betul-betul untuk macam kita nak faham, kita nak betul-betul ambil tahu. Sebab lah ni macam abang tengok lah, orang lagi peduli dan ambil tahu pasal orang lain.
Sebab ada social media kan. Betul. Social media orang ambil tahu pasal wallet. Akan tetapi sepatutnya inilah iktibar yang perlu diambil. Belajar lah. Betul. Masa ada belajar lah. Sebab apa kita tak tahu bila kita nak pakai benda tu. Even though abang ada kerja abang sendiri, tapi abang ada minat abang yang abang boleh belajar. Ada setengah orang dia tiru orang, dia ikut orang trend. Itu satu. Tapi sebenarnya apa yang abang belajar semua benda ni, abang bagi balik. Okey. Itu penting pasal ilmu. Kita kena ingat ilmu tak bawa mati dah. Betul. So abang tak nak nanti kita ni akan disoal. Ilmu yang kita dapat kita kongsi tak? Betul. Sebab kita kena kongsi. Betul. Jadi itu yang apa saja dapat, kita cari ilmu, buat satu benda, cari ilmu. Dapat ilmu tu jangan simpan seorang, kongsi pula orang lain. Betul. Itu yang cantik lah kita buat lah. Betul. Sebab kalau kita tengok, kalau ada setengah orang dia buat sesuatu pekerjaan, atau dia buat sesuatu benda tu untuk nama, untuk kemegahan, dia mesti tak akan buat benda tu lama. Mesti betul. Start saja. Macam contoh, sajalah kata, kalau kata abang berlakon hari ni semata-mata untuk award, abang dah tak ada dah dekat dunia lakonan. Sebab kata dah cukup lama aku tak mahu dah berlakon. Tapi disebabkan abang mencintai kerja abang, dan abang tahu tanggungjawab abang sebagai seorang pelakon tu yang membuatkan abang sehingga hari ni relevan lah bagi saya. Sebab apa bagi saya bang? Sebab bukan semua pelakon lama ni, macam pelakon lama pun saya faham lah. Sebab pelakon baru ni ada waktu mereka ni duk buat mereka satu macamnya terror. Mereka tak tahu nak pecah benda tu. Mereka tak tahu nak pergi tegur orang lama-lama. Mereka tak tahu nak pergi sembang dengan orang lama-lama. Tapi bagi saya perlu. Sebab apa? Kalau abang tak ada macam sembang saya kau abang duk kacau saya akan nervous Sebab benda tu bagi saya, abang pernah berlakon. Abang tahu pun baru ni bukan arti berlakon. Tak mana sangat pun dia duk takut tu. Betul. Betul bang? Sebab itu berpatah balik yang tadi abang cakap tu. Ilmu yang abang ada lakonan tu, kita ada kongsi lah. Sebab tu ilmu je kena kongsi. Betul. Bukan mengajar tapi mengongsi. Mengajar dengan kongsi lain. Betul. Sebab kita bila dunia lakonan ni masuk sikit, sebab kita tak ada macam dekat luar-luar negara lah. Kita ada acting school. Kita boleh pergi belajar. Tak ada. Dia belajar kat sini pun tak habis semua. So benda dia pengalaman. Kita sharing macam mana nak buat macam ni kan. Abang sendiri pun sampai ni baru dia abang filem terbaru dengan Emma Manan. Itu kes Sifu. Tapi bila berlakon dia tetap juga kita masih lagi kan. Dah rasa macam dulu aku mula-mula berlakon, dia Sifu. Sekarang ni bila berlakon pula dia level sama dengan aku tak. Memang rasa sama level tetapi ilmu dia lagi tinggi. Kita duduk belajar lagi ya. Faham. Sebab tak habis, belajar tak habis. Ni dalam filem terbaru ni abang ada scene kena lawan dengan Mama Manan ke apa? Tak ada lah. Antak tengok lah tu. Ni malas tuan-tuan. Sudah. Ni saya take over ni. Okey. Sebab tak apa. Sebab apa cerita dia yang cerita terbaru ni pasal mungkin semua orang dah tengok cerita Takluk dan ada sequel akan datang. So banyak pelakon-pelakon, ada yang baru, ada yang lama. Sebab tapi yang lama macam dua otai lah. Otai Sifu bagi abang. Iaitu Emma Manan dan juga Nasir Jani. Nasir Jani? Yes, sparring abang. So mereka yang muda-muda ni agak goyah lah. Nak menghadap dua dewa ni. Orang lama ni. Orang lama. Nasir Jani saya ada kasut, ada sign saya. So walaupun kita dah lama, abang mula-mula berlakon jumpa Nasir Jani. Ni tiba-tiba ditakdirkan dalam cerita ni dapat jumpa dia balik. Tapi still ambil lagi dia ilmu dia pun tak habis tu. So kita sedut lah. Okey. Sebab abang yang dah berlakon Tara tu pun abang tak pergi buat belagak dekat orang lain tu kata aku dah cukup dah dekat ni, aku dah pandai dah. Sebab apa, ilmu ni tak pernah habis kita belajar. Jadi kita pesan kat anda, saya nak kena tengok sebab Takluk tu saya dah tengok. Sebelum ni Lahad Datu punya apa dia? Lahad Datu punya sejarah tu. Sejarah perang. Sebab saya dah tengok. Tak apalah sebab panggung dah habis. Tengok kat Netflix. Saya tunggu Netflix sebab gambar saya sendiri saya tengok di Netflix. Okey, Netflix
November. Itu dia. Alang-alang kita bagi tahu. Saya sendiri pun tak tengok lagi. 22 November kita sama-sama tengok. Kita kena tengok. Sebab sebelum ni mungkin anda tak tahu siapa Abang Rizman. Lalu kita dah dengar cerita sendiri. Jadi bila kita kenal orang tu, baru kita boleh tengok dia punya karya daripada perspektif yang berbeza. Sebab kita dah tahu dah orang tu. Dan bagi saya pula bang, benda-benda macam ni perlu. Sebab saya rasa menjadi tanggungjawab saya pula lah untuk bawa pelakon-pelakon kita ke, penyanyi-penyanyi kita ke, orang-orang lama ke, yang tidak didendang, yang tidak betul-betul diberi perhatian. Padahal banyak benda kita boleh belajar pada orang ni. Just bukan sebab dia tak popular, just bukan sebab dia tak gemilang, kita tak boleh belajar apa-apa daripada dia. Sebab contoh, ada orang yang terror pun dia tak mau ajar hang pun. Ada. Ada. Betul bang kan? Sebab apa benda tu? Dia terror, tapi dia terror untuk diri dia. Macam bagi dia memperiksa hang tak terror tu. Macam abang lain ni, abang semua benda abang nak kongsi. Betul, sebab bagi saya abang senang didekati . Sebab macam kita tengok, okey, kita masuk ke bidang terbaru abang. TikTok. Okey. Sebab apa? Lani kita boleh tengok generasi yang lebih muda ni, depa lebih dekat, depa boleh tahu perkembangan abang, depa boleh ikuti apa abang buat semua sebab abang selalu live di TikTok. Dan macam saya tengok abang punya TikTok, saya tengok lah. TikTok abang ni bukan TikTok no kidding . Sebab abang memang ada host dia ada dia punya orang-orang anak-anak kecil di bawah dia. Saya pun tak tahu lah permainan TikTok ni macam mana. Abang boleh cerita sikit dah, share macam apa yang sebenarnya abang buat di TikTok ni? Okey, TikTok ni sebenarnya memang abang selalu buat live. Tapi dalam masa sama abang ada syarikat kira agensi di bawah TikTok yang membantu TikTok HQ. Wow. So abang mengajar yang diorang, sebab TikTok ni dia boleh menjana pendapatan. Jadi diorang ni tak tahu macam mana dia nak buat live. Bila dia pandang dekat kamera tu, macam ni dia bercakap seorang. Macam mana dia nak pandang kamera tu nak bercakap? Jadi abang banyak mengajar diorang macam tu. Abang jadi coach lah macam tu. Jadi coach lah. So abang cakap senang je. Kalau buat live tu hang buka je, nanti ada orang masuk duk tengok. Kalau dia tengok, nanti dia akan tanya. Dia tanya, hang jawab. Bila hang jawab, dia akan tanya lagi. Dia tanya lagi, hang jawab. Lama-lama jadi conversation. So maknanya dah jadi biasa yang kita pandang kamera. Sebab diorang bukan pelakon, dia tak biasa tengok kamera. Tengok kamera dia dah nervous. Tak payah ambil orang lain lah. Suruh abang punya isteri pun. Dia tengok mula-mula dia kalut lah. Semua tak jadi, tak tentu lah. Kalut sangat ni. Tapi sekarang dia dah okey lah. Jadi abang menggunakan platform tu untuk menggalakkan diorang yang baru nak berjinak. Mungkin daripada jadi TikTok punya host, dia mungkin adalah dia ada bakat, mungkin boleh bawa pergi jadi pelakon ke, jadi penyanyi ke. Tapi abang, sebab yang dia lebih baik tu sebab dia live tu kita boleh bercakap terus. Jadi senang untuk follower, peminat abang bertanya soalan. Dan itu bagi abang nombor 2. Tapi nombor 1 adalah abang boleh sharing. Sebab tu abang buat masak, ikut ni menu aku masak macam mana. Kadang ada benda, kadang-kadang ada benda yang abang cakap tu mungkin memberi manfaat pada diorang lah. Contohnya kata macam lah ni abang banyak pagi-pagi lepas subuh je mereka tengok abang dekat gym. Abang duk berlari kan. Diorang tanya, abang duk lari kan. Hari-hari abang lari. Tapi lari dia ada cara pula. Abang cakap jangan lari, jalan. Tapi jalan laju. Pasal lari, hang lari, sekarang ni hang boleh lari. Bila umur hang meningkat, hang dah sakit lutut. Sebab hang bila berlari ni akan merosakkan lutut. Impact dia. So hang berjalan. Bila berjalan ni sebenarnya hang jalan laju, jalan perlahan, jalan laju, jalan perlahan, hang punya burn kalori tu lebih banyak. So itu ilmu. So abang dapat kongsi ilmu. Mungkin dia orang tak tahu. Abang pun dapat daripada coach. Coach dia cakap abang ikut. Lalu dia orang tanya, abang share lagi. So sebab itulah abang kira duduk di TikTok ni lah ni. Macam abang, mereka yang budak-budak yang abang train ni memang boleh buat duit lah di TikTok ni kan buat aku. Dia orang boleh buat duit daripada segi konten-konten yang dia orang buat lah. Buat konten. Lepas tu TikTok ni kan dia orang dapat gift. Gift tu bagi abang sebab itu macam satu sedekah lah.
Sedekah lah kan. Imbuhan lah. Imbuhan. Sebab apa? Contohnya macam mereka dah, macam pelakon juga. Dia dah berlakon. Okay, keluar kat panggung. Orang nak pergi tengok, orang kena bayar tiket. So kat sini pun, dia duduk bercakap dan jawab semua apa benda. Kadang-kadang ada, bang, bagi saya resipi. Abang macam resipi boleh. Okay, ambil bawang 2 labu, bawang putih 3 ulas, ketuk-ketuk, abang bagi semua, okay, siap goreng semua abang masak. Dia rasa macam, okay, biar bang, saya dapat resipi, terima kasih bang. Tiba-tiba dia campak ikan paus seekor. Nah, ikan paus tu bernilai. So adalah income. Okay. Tak bagi pun tak apa. Tapi nak bagi rezeki lah. Rezeki lah, sebab abang takat mana abang nak share tu je. Jadi benda dia ada juga yang kadang-kadang abang masak banyak. Abang masak banyak. Dia orang bagi benda tu, dia kata abang nak infak. Tapi yang dia orang bagi tu, macam abang ada buat bulan puasa, abang buat live, mereka duk bagi. Abang cakap malam ni berapa gift yang abang dapat tu akan tukar kepada duit. Duit tu abang akan masak, beli barang, abang akan masak, abang pergi hantar gelandangan semua pula. Okay. Abang buat live lagi. Okay. So ada kebaikan lah. Kita guna orang kata gunakan media sosial ni untuk cara yang bagus lah. Jangan salah guna lah. Betul. Sebab apa bang? Contoh, satu benda yang bagi saya cukup menarik kan. Soalan saya ialah, macam mana di usia ni, abang berada di usia ni, abang sentiasa macam up to date dengan apa benda yang terkini, macam yang tengah duk trend ni. Contoh saya cakap contoh, even though saya muda lah pada abang, tapi saya sendiri pun tak pandai jadi TikTok ni, abang pun tahu. So macam mana abang keep abang punya self ni sentiasa bermotivasi untuk up to date dengan, sebab contoh abang bertanya tengok orang-orang umur abang, kepala bapak apa TikTok, dia pun tak tahu nak buka macam mana, dia pun tahu nak slide tengok je takat tu je. Betul hak ni sungguh. Tapi macam abang tahu detail macam mana benda tu bekerja, macam mana sistem ni works. So apa yang motivasi abang ni? Sebab tu lah berbatah balik tadi dia cakap. Okay. Buat satu benda tu kita buat betul-betul. Okay. Nak main-main sekat jalan, kita nak buat, kita buat betul-betul. Jadi setiap benda baru tu, sebab dunia ni berubah pada tahun 80-an, 90-an, millennium, dan kita tak tahu yang mendatang akan banyak lagi. So bukanlah kata tapi itu adalah satu mindset. Mindset ni pun amat penting. Sebab bagi abang mindset ni, kita fikir tu lah kita dapat. Faham. Duduk kat bawah ni, tengok tingginya bukit tu. Penat lah. Faham. Kalau tengok atas macam sekejap lagi sampai. Laju sampai atas. Cakap aku rasa badan tak sedap lah ni, pening lah. Mula makan ubat. So mindset. Okay. Jadi bagi abang, benda dia mindset ni berkait dengan dah tua-tua pun duk main TikTok. Dah tua, kritikan. So macam abang tak kisah. Abang tak akan koyak lah. Okay. Takut mereka yang koyak balik. So kritikan dia semualah. Jadi apa benda semua abang buat, ini biar betul, dah tua-tua duk main skateboard, duk tua main rollerblade. Tapi benda tu ada untuk kebaikan benda lain. So abang buat lah. Faham. So makna kata, sebab kalau kata contoh lah, berada lebih kurang sekitar 30 tahun dalam industri ni, kalau kata abang dia ni orang yang peduli mulut orang ni, abang takkan sampai sini lah mestinya. Sebab kita tahu netizen kita ni makin lama makin hebat. Betul. Sekarang ni agak bahaya dan kita pun dah banyak terjadi. Orang kata daripada media sosial ni ada yang bunuh diri. Bukan di Malaysia saja. Di Malaysia pun dah mula. Di luar negara lagi banyak. Sebab mereka koyak. Jadi koyak ni, kat sini pun abang nak kongsi, be positif. Okay. Kita positif sebab kita yakin dengan diri kita. Okay. Kalau kita tak yakin sebab orang cakap, kita terasa lah. So kita jangan koyak tu, maksudnya be positif, orang nak tegur. Kita jawab balik dengan cara tu. Sebab abang pun kena hentam juga. Kadang kan dia hentam tapi abang taklah marah. Okay. Abang cakap kenapa? Mungkin mungkin sebab bila adanya media sosial ni, diorang pun nak jadi famous. Betul. Diorang nak perhatian. Betul bang. Jadi kadang-kadang dia masuk, tiba-tiba yang kena maki je dalam TikTok, dia maki je berdiri.
Cak pasal apa maki? Abang panggil dia balik. Nak naik kotak lah, duduk sebelah abang. Abang jemput. Apa masalah? Cakap mesti ataupun nak perhatian je. Mana satu. Kalau nak perhatian tak apa. Aku sebut nama hang. Okey. So ada orang lain marah. Atau cakap jangan marah. So dekat situ kita positif. Jadi kat situ kita boleh membentuk balik. Kita itu cakap jangan salah guna lah. Sebab apa kita tengok apa yang menakutkan apabila contoh sebab orang-orang lani ni bila berdiri di belakang orang kata anonymous account. Berdiri di account yang orang kata orang tak tahu siapa, pakai nama pelik-pelik ni apa. Kita seronok sangat nak kata ke orang, nak maki ke orang, nak kata macam-macam. Tapi sebenarnya kita ni kena fikir yang kita ada masalah dengan diri kita sebenarnya. Betul tak bang? Betul. Sebab tu yang macam orang tu tak kacau kita pun. Betul. Sebab apa kita rasa kita nak perhatian orang tu sampai tapi kita tergamak cakap macam-macam yang sampai lihatlah saya. Benda ni menakutkan. Benda ni memang sekarang amat menakutkan. Dan abang pun menggalak kepada mereka-mereka dekat luar sana. Tolonglah jangan menjadikan media sosial ni kan. Mereka nak entar lebih-lebih ni paling teruk sekali hati lah. Kena kesian. Betul. Kita tak tahu apa terjadi, apa kisah benar, kisah sebenar, semua kita tak tahu. Betul. So kita doa yang baik-baik. Yalah, ini kita pun duduk tambah. Kan tambah seorang lagi tambah. Ni macam dia tahu. Betul. So macam kadang pun abang pun selalu kena macam tu. So abang cakap, Han bila ni kan kita sama bank. Han dulu adik aku ke abang pernah duduk serumah. So kita twistkan balik lah. Kita lawakkan balik lah kan. Betul bang. Betul. Ni sebagai nasihat lah daripada apa yang Abang Azman kata tadi. Betul tuan-tuan dan perempuan. Anda kena ingat. Yang pertama sekali kita kena peduli ni diri kita dulu. Macam Abang Azman kata kita kena make sure diri kita ni berilmu. Apabila kita berilmu, kita cukup bersedia. Kita takkan mudah koyak dengan apa orang kata. Apa sebab kita tahu diri kita tak kat mana. Tapi apabila kita duk sibukkan diri kita dengan ambil tahal orang. Duk kata ke orang tu, duk kata ke orang ni, duk tak puas hati ke orang tu tak puas hati. Kita takkan pergi ke mana-mana pun. Abang pernah sekali nak tutup semua. Aku nak tutup semua media sosial. Abang kira marah kira merajuk abang nak tak. Bukan abang tak marah kerana abang ni. Abang tak sanggup tengok orang-orang lain ni yang macam tu lah. Yang sibuk duk mengata tu. Abang penat tengok dah. Faham. Tapi kalau abang tutup, nak dengar apa abang nak kongsi tu pula tak dapat peluang tu. Tak ada satu. Dan nombor dua, abang tak dapat bantu dia orang. Supaya dia orang ikut jadi okey balik. Jadi okey balik. Kadang-kadang abang cakap lah. Tapi kadang bila abang tegur pun, abang kena hentam tak apa. Abang tak kisah pun, kau hentam lah. Tapi abang cuba beritahu lah. Macam you bukan duduk serumah dengan dia, mana dia tahu kan. Tak payahlah cakap macam tu kan. So abang cakap lah. Betul. Orang kita rasa kita macam dia tahu semua. Bila kita rasa kita cakap pasal apa yang tengah trending tu, kita memang orang yang up to date. Sebenarnya tak pun. Hang tak kenal dia. Kawan tu tak kenal hang pun. Tak kenal. Jumpa tak pernah. Abang pernah kena. Tiba-tiba abang tolong kawan artis lain. Abang cakap tiba-tiba dia nak ban abang. Ban, okey kita boykot, jangan pergi. Abang Rizman punya kedai jangan pergi kafe. So abang cakap tak apalah, jangan pergi tak apa. Hang pun tak pernah mai pun. Tak pernah sampai pun aku punya kedai. Tak mai pun tak apa. Okey. Itu je balik jawapan abang. Betul. Jadi abang positif kat situ lah. Dia nak boykot, boykot lah. Sebab ada orang dia sampai jadi stres bang. Macam contoh, dia jadi stres sebab apa dia macam dia buat live. Kata, lepas tu dia nak share. Lepas tu orang duk entah-entah. Dia sampai jadi stres. Dia jadi macam abang kata tu lah. Sampai, tak boleh. Orang kata macam-macam. Dia rasa demotivated. Rasa memang dia hidup orang tak guna. Sampai siapa orang kata macam ni. Okay, abang selalu bila orang live, abang tengok kena hentam tu, abang akan masuk. Okay. Abang akan masuk. Abang kalau boleh kata live tu naik kotak sebelah, bagi muka abang ada itu. Okay. Abang tarik naik, abang tolong dia. Ada banyak dah abang buat itu. Abang tolong, lala abang jadi kawan dia dengan apa. Abang kira satu brother lah di TikTok dia. Abang jadi macam tu. Sebab abang bukan di TikTok, abang bukannya datang sebagai Rizman artis. Okay. Abang datang sebagai abang lah. Diri abang lah. Kalau TikTok orang kenal Abang Don. Yalah saya dah tengok Abang Don. So abang jadi itulah, jadi diri abang. Abang tengok kadang-kadang abang scroll. Tiba-tiba orang tengah bantai dia. Dia dah muka dah stres gila dah. So nangis dah kadang. Abang dah cakap macam tu.
Abang menolong lah. Ada lah ni jadi kawan ramai lah. Sebab apa? Bagi saya pula, kita kena ada satu figura ni lah. At least ada satu orang ni, dia bukanlah kata nak main mengajak, tapi sekurang-kurangnya dia main share lah. Apa tak salah buat teruk sangat sampai macam ni kan. Sebab kalau kita lepas benda ni semua dekat generasi muda semata-mata, jenuh abang. Jenuh jahanam. Jadi saya nak berkongsi dengan anda, kita bukanlah kata kita ni lebih tua jadi kita lebih pandai ke, kita lebih terror ke, tak. Kita macam Abang Rizman kata, Abang Rizman sendiri, Abang Rizman sendiri pun tak habis belajar. Tak habis belajar. Banyak lagi. Jadi anda boleh ambil iktibar. Contoh, bagi orang-orang yang orang kata dah lebih dewasa, lebih matang ni pula, jangan gunakan usia tu sebagai alasan untuk hang tak boleh at least sedikit sebanyak tahu pasal teknologi. Betul. Lepas tu pula tahu pula sekadar nak buat benda-benda tak elok, pandai bang. Nak judi online, tu pandai. Macam nak buka apa website merapu, nak buka akaun apa, pandai. Tapi di tempat yang nak belajar, nak boleh share, hangpa tak mau buat pula, tak mau belajar pula benda tu kan. So benda ni tak boleh berhenti sebab kita dunia ni makin advance. Kita contoh lah ni pun jalan tak bawa beg duit dah. Betul. Dompet tak bawa dah, kita pakai kat handphone nak bayar semua. Betul. So kita kena belajar teknologi tu. Kan? So benda ada kita gunakan lah dengan cara baik lah. Bukan kata, kalau nak kata abang, kita cakap kita guna apa yang benda ada sekarang untuk kebaikan. Kalau dulu tak ada Lamborghini, ada Lamborghini naik lah. Tapi kalau dulu dia naik unta. Naik lah unta time zaman tu. Takkanlah Lani pun nak naik unta apa dah ada Lamborghini. Betul. Sebab lagi unta dah harga rumah lagi leceh nak cari ayak. Jadi ada kelebihan. Faham. Tapi kalau di padang pasir tu naik lah unta. Betul. Takkan naik Lamborghini pula. Habis terbenam lah. Faham. Tengok situasi, tengok keadaan semasa. Sebab apa bang? Bagi saya betul, ini antara benda-benda yang sedikit sebanyak kita kena fikir. Okey, sebelum pada kita nak mengakhiri kita punya podcast ni bang, ini benda yang paling penting lah, yang mana yang saya rasa abang boleh kongsikan ke orang-orang kat luar sana. Kita tahu lah ni ramai orang rasa dia berbakat. Dia rasa, bukan orang kata zaman abang dulu orang kata abang berbakat. Zaman lo dia rasa dia berbakat. Okey, tapi tak apalah. Dia rasa dia berbakat, dia nak pi ke arah dunia lakonan. Tapi dia seorang yang muda lah, kira dia tak ada, dia tak pernah ada formal education on berlakon, tapi dia minat lah, kira daripada sekolah tu dia berlakon sikit-sikit. Apa nasihat abang yang dia kena ada pada diri dia dulu ni, di waktu ini ni, situasi dia sekarang ni, barulah dia boleh bersedia dengan dunia lakonan tu nanti? Sebenarnya banyak. Setiap hari abang dapat, bila abang live, ada orang tanya, bang saya nak jadi pelakon. Kira ada lagi lah. Macam mana? Ada. Setiap hari. Tak pernah miss. Mesti ada yang soalan tu, paling kurang satu mesti ada. Macam mana saya nak jadi pelakon? Macam, kenapa ya jadi pelakon? Saya rasa saya bakat lah bang. Dia rasa dia ada bakat. Itulah dia masalah dia. Dia ada bakat. Macam tapi sekarang ni dah ada kelebihan sebab dia sama juga macam dulu. Bila hang rasa ada bakat, pi uji bakat. Baru tahu ada bakat ke tak ada. Baru tahu ada bakat ke tak. Baru tahu langit tinggi rendah. Betul. Sebab bila sekarang ni ada kelebihan, jadi bila diorang pun dengan media sosial selalu ada memerlukan pelakon umur lingkungan 20 sampai ke 40. Lelaki badan tegak apa, kena cuba. Dan banyak juga kita rancangan-rancangan TV yang ada audition, pergi je audition. Jadi daripada situ kita tahu kita ada bakat tak ada bakat. Tapi memang betul kadang-kadang tu dia ada bakat. Tapi tak dapat tempat kat mana dia nak keluar bakat dia. So adalah bagus dia pergi macam tu. Tapi kalau dia nak mencuba, dia boleh cuba. Sebab itu satu bagus. Kalau dia rasa dia berbakat tu bagus, dia kena cuba sebab kita kena congkil. Berpatah macam tadi lah. Tak tahu abang boleh masak. Dalam sampai hari ni dah jadi chef. Semua benda boleh masak sebab satu insiden mencuba. Kena game dengan tukang masak, aku pun duk belajar sendiri. Sekarang jadi chef. Jadi biar diorang kena pergi. Rasa berbakat, Pi uji bakat. Itulah orang kata first punya kan. Dan sebab apa, daripada situ juga, selain daripada sajalah kata walaupun kita tak dapat watak tu ke atau apa yang untuk audition tu, tapi kita dapat pengalaman. Tapi sekarang ni itu tadi ada kelebihan dengan tadi abang cakap dalam TikTok ni. So sebelum tu kita uji diri kita
Waktu live ni. Waktu live ni. Okey, kita macam praktis lah. Macam praktis sebab orang tengok biar orang komen nak tahu. Bakat kata bakat kayu tak kayu. Kayu tak kayu. Cuba dulu. Tak payah tengok kamera macam ni. Pergi tengok kamera kat handphone. Okey, sebab apa? Macam dulu betul kira macam abang kata waktu mula-mula abang berlakon dulu iyalah sebab abang bukan berlakon di depan phone. Dulu phone pun mana ada boleh record ke apa pun. Jadi lah ni tak itulah. macam dulu kalau kita tengok tu kan. Kita suruh kita akan berlakon depan kawan kita tiba-tiba tuan tak suruh saya action. So maksudnya daripada zaman Piramli tu pun dah ada dia pergi audition. tiga ekor orang setan tu pergi audition kan. Maksudnya macam tu. Sekarang ni buat dekat dalam tu dah ada kelebihan yang ada shortcut lah. Lah ni ada shortcut. So buat kat dalam tu orang dah tengok dia ni berbakat lah. Boleh baru panggil dia datang. Jadi ini hang nak tengok dekat handphone buat live pun malu-malu tengok bakat menaik je. Bakat maki orang kan tak payah lah. Simpan lah. Simpan. Sebab apa bang? Macam kita tengok kan. Even audition bulan ni mereka buat lebih mudah. Mereka dah boleh hantar video lah. Betul. Sebab abang berlakon di rumah lah. Betul. Dah bagi skrip. Dah hantar. Okay. Letak kamera tu record. Abang cakap lah. Dulu kena pergi beratok. Kena tunggu. Pergi kat Fina. Benar beratok. Tiba-tiba dia bagi gigi pegang kertas goyang tu. Orang ramai nak tengok kan. Itu lagi menakutkan bagi saya. Yang ini buat kat rumah. Lagi senang lah. Semua teknologi. So kita guna cara yang bagus cara yang betul ya. Tak ada hang buat sendiri. Yang rasa berbakat, tulis skrip sendiri, berlakon sendiri. Boleh. Sekarang banyak buat betul, macam tu. Betul. Short film dia buat je tu. Abang tengok generasi muda lah. Anak buah abang semua. Aku tengok, dah jadi pelakon dah. Sendiri tulis ni berlakon. Dia buat. Dia buat skrip. Dia berlakon dengan kawan-kawan dia. Dia masuk dalam YouTube. Tengok view dah berpuluh ribu lah. Ada story. So mana dia bagus lah. Bagus lah. Tu ada talent lah. Mungkin daripada pakcik dia. Ada turun darah dia. Bang darah. Sebab abang pernah offer dia. Lepas dia panggil pakcik dia. Tak payah bayar. Tiba-tiba dia tengah berlakon dengan kawan. Tiba-tiba pakcik dia enter. Actor. Camouflage lah. Masuk camo lah. Okey. Sebab apa? Untuk anda orang-orang muda kalau sana anda dah dengar daripada Abang Rizman sendiri, gunakanlah peluang yang kita ada ni sebaik mungkin. Sebab kalau kita betul-betul minat, kita sungguh-sungguh lah tahu pasal ilmu tu terlebih dahulu. Kita jangan kita tak tahu lagi tapi kita dah hentam dah. Macam tu lah, macam ni lah, kita dah cakap tu lah. Kita buat dulu, cuba dulu, belajar dulu. Cuba buat. Jadi tak jadi belakang cerita. Sebab apa? Abang Rizman dah buktikan. Contoh, daripada satu benda ke satu benda. Lagi ada. Okey bang, contoh pengarahan. Abang memang buat juga kan? Dah mengarah. Mengarah. Sebab kalau dah ikut abang dalam industri perfilman, abang dah buat semua. Abang daripada bawa van, bawa artis, aku bawa van. Okey. Jadi runner, bancu air, sampai ke director, sampai producer. Semua dah. Satu je belum dah. Bomba. Bukan? Tak, semua dah jadi assistant director, producer, pelakon, semua satu je abang tak jadi. Apa dia? Makeup artist. Tak payah abang. Hak tu macam payah lah tu. Hak tu nak makeup artist je. Tak ada. Sebab rasanya lah kena belajar tu lama tu. Tapi makeup diri sendiri. Sebab ada juga kadang makeup artist yang abang rasa tak berkenan. Abang pernah. Abang tak berkenan dengan makeup artist tu. Abang cakap tak apa. Abang ada makeup abang makeup sendiri. Pasal senang lah kalau ambil abang berlakon ni, kalau senang lah. Sebab abang buat semua. Sebab abang sampai abang sangkut. Abang ingat lagi abang sangkut beg dia kat atas pokok. Beg makeup dia. Mana kata abang kira satu macam yang timing juga dulu ni. Masa tu timing dia muda. Abang baran masa muda. Okey. Pasal spice dia duduk pakai, duduk touch up muka orang, dah kena artis lain punya peluh. Dia spice yang sama, dia bantai kat muka aku bau masam. Dah makan dah touch up. Okey, kita pun nak action. Apa bau masam? Rupa dia make up kat muka ni bau masam. Rupa dia punya tu. Cut je aku ambil dia punya bag make up, satu bag make up aku lama sangkut atas pokok. Kira dulu abang tu macam yang agresif. Itu dulu. Itu dulu lah. Kira lah ni positif. Ya, semua orang pernah ada. Tapi dia dah belajar kehidupan tu, dia lama-lama dah kena relax.
Sebab apa kita tahu. Sebab dulu saya biasa sembang abang pun kita tahu history abang di belakang tu. So, abang tapi sekarang ni pahlawan. Sekarang ni kalau abang rasa macam tu, abang memang standby pun. Okey. Tapi sekarang ni abang tak lambung lah beg dia naik ke atas. Tapi abang tengok je, tak apa, saya ada bawa sponge saya sendiri. Ni sponge saya dah ada nama. Nanti pakai yang ni ya touch up muka saya lah. Okay. So kita lebih masa dulu lebih diplomatik lah. Diplomatik. Dulu tak ada. Aku hire dia. Atau orang kata kena dengan usia lah. Kena dengan usia lah. Okey bang, satu perbincangan bagi saya cukup padat dan juga menarik. Sebab apa, kita kongsikan daripada satu perspektif yang kita nak orang kat luar sana ambil iktibar dan juga manfaat daripada apa yang orang buat. Janganlah pandang semata-mata famous, semata-mata hebat saja yang boleh ajak orang, boleh share dengan orang. Kita kalau kata kita tahu sikit, kita boleh share sikit-sikit lah. So abang tahu hari ni kita punya peceloteh kita ni, tajuk kita ni ilmu. Betul. Tak akan habis sampai bila-bila kita cari. Betul. Itulah daripada abang. Dan saya harap anda kat luar sana mungkin kalau kata nak menghubungi abang. Nak cari abang. Sajalah kata kokok, sajalah kata ada orang daripada Beijing duk tengah tengok. Okay. Minat nak panggil drama Hong Kong. Drama Hong Kong abang dah buat 2 filem Hong Kong. Abang dah berlakon international dek. Oi, abang Hong Kong, abang kena cakap Hong Kong kena. Boleh tengok, boleh buka kat YouTube. Okay. Skyline Cruiser. Abang berlakon dengan Suci, Jordan Chan, Leon Lai, semua abang dah berlakon. So abang pun international walaupun tak dapat award, okay? Macam mana mereka ni hak bagi award? Mereka takkan tak nampak caps international semua ni. So ada, kalau ada ramai yang tahulah abang berlakon cerita Hong Kong. Filem box office Hong Kong abang berlakon. So saya pakai petik Skyline Cruiser dekat YouTube. Menarik bang. Itu tahun 2001 je. Kira betul-betul abang dah puas kira pusing berlakon ni kira puas Tuhan sebut Hong Kong dah berlakon dah. Saya tak mau sebut dah, takut dah. Okey, sajalah kalau orang nak cari abang lah. Okey, nak cari boleh je, macam abang aktif di TikTok lah kan. Di TikTok ada, kalau nak contact pun ada manager abang di Instagram. Okey. Pergi Instagram abang Rizman Guzaimi. Okey. Ataupun di TikTok ada abang punya nombor manager, boleh contact manager abang. Okey, sebelum kita nak bagi habis ni, kita nak tahu sikit upcoming projek abang lah. Kok apa yang abang tengah buat? Abang nak jadi Datuk On ke depan? Abang baru dapat offer untuk jadi Datuk On. Betul saya? Untuk filem. Saya teka kira tempat tapi abang tak tahu lagi bila filem tu akan di-shoot. Sebab diorang dah ambil gambar abang semua pakai spek semua kan. Datuk On dan Tun Usik On. Okey. Tun Usik On tu memang kita tahu lah. So tak tahu lagi, tapi abang director tu dah call sendiri. InsyaAllah lah kalau ada rezeki. Tapi siapa ada muka macam tu kan. Dia nakkan muka sama kan. Yang ala-ala tu lah. Sebab ada satu orang abang yang pernah bagi tahu kat saya, dia paling minat sekali dia kalau ada peluang, dia teringin nak jadi pelakon bawa Datuk On kau Usik On ni. Radio AG. Dia kata kat saya, tapi dia hati saya dah, mana ada Datuk On kecil. dia boleh jadi Datuk On yang size S. So yang terbaru tak ada. So untuk filem Takluk pun InsyaAllah 2025 ni kita ada sequel Takluk 2. Okey, saya balik ni saya pergi tengok Takluk. Takluk 2 iaitu Of Zaulat Lahad Datu. InsyaAllah, tapi rasanya hujung tahun kot baru syuting. Yang keluar di Netflix pada 22 November. 22 November. 22 November. Okay, so perancangan 2025 ni macam biasalah, untuk daripada segi bisnes memang abang akan melebarkan Empire Kopi. Okey. Dan abang ada satu, sebenarnya abang dalam pembikinan diri abang untuk memberi manfaat juga kepada orang di luar sana. Mungkin nanti di situ pun mungkin ada, in future punya perkongsian. Abang nak menjadi inspirasi kepada lelaki-lelaki di luar sana. Bukan dikata untuk jadi sadar, tak. Bukan. Tetapi untuk lebih kepada confident diri. Untuk tadi abang ada bersembang tadi, macam bila kita ada pasangan, kita kadang pasangan kita ni dah beria dah, kita ni macam lebih kurang. So itu
itu melibatkan relationship semua. Jadi sebagai seorang lelaki, so bila untuk menjadi ke arah tu, nombor satu kita kena sihat. Bila sihat badan, kita akan sihat minda. Bila kita sihat minda, kita akan positif. Abang sikit hari lagi jadi Dr. Fadilah Kamsah dah ni. Sikit hari lagi ni jadi Dr. Fadilah Kamsah dah. Sebab bagus. Sebab apa? Bagi saya bagus. Bukan semua orang, semua artis ni pikuk sini. Mereka masing-masing ada yang jadi jurujual kereta, ada yang jual insurans, macam-macam kehidupan harian mereka. Tapi abang Alhamdulillah masih lagi berada dalam industri dan juga memberi dengan cara yang berbeza. Menarik. Jadi benda tu best bagi saya. Jadi terima kasih banyak-banyak abang. Tapi sebelum tu saya ada satu soalan ni saya nak tanya. Soalan yang okey. Tadi abang ada kata dekat saya pasal abang akan melebarkan empire kopi. Andai kata kok orang nak bertembung dengan abang. Kok nak bertembung dengan abang. Abang akan ada di mana? Jual kopi ke, api mana-mana ke, di kawasan-kawasan area mana tu. Sebab saya ada kawan-kawan yang memang nak pi minum kopi ke. Sebab abang sebenarnya kedai kopi abang semua bergerak. Sebelum ni kafe-kafe semua abang dah tutup. So perancangan terbaru 2025 ni abang akan melebarkan sayap insya-Allah ke seluruh Malaysia. Wow, yang ini projek besar. Ini projek besar. Yang ini bukan kecil-kecil tapi kena ingat, bukannya abang melebarkan sebab abang ni macam tadi abang cakap kongsi Okey, abang bukannya nak melebarkan untuk abang buka banyak cawangan, tidak. Tetapi abang nak melebarkan orang menjana pendapatan meniaga kopi daripada abang. Maksudnya abang nak diorang menjadi usahawan. So bila nak jadi usahawan kena ada ilmu. So abang nak kongsi ilmu tu untuk menjadi usahawan pula. Kongsi ilmu menjadi usahawan. Satu lagi watak baru. Jadi kita nantikan sama-sama pada 2025 nanti. Terima kasih bang sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak perkongsian yang cukup-cukup pada. Saya harap anda kat luar sana sama-sama kita ambil iktibar dalam orang kata episod kali ni, yang mana kita dah tunjukkan kepada anda seberapa pentingnya ilmu. Dan ilmu ni kalau kita belajar memang takkan pernah habis. Tak kira lah berapa usia kita pun, dan kita berbaliklah pada pesan Rasulullah. Rasulullah kata tuntutlah ilmu ni sampai ke negeri China. Sampai ke negeri China, sampai ke Lahak ni, sampai tak habis lah orang kata. Dua-dua. So makna kata teruskan menuntut ilmu dan teruskan memberi manfaat. Semoga kita bertemu lagi dalam Sera Podcast dalam episod yang akan datang. Raja.